Kami ada saudara lain yang sakit. Kami akan melawat mereka. Semoga Allah sembuhkan kau. Kalaulah aku boleh jumpa guru aku. Guru, tolonglah saya. Tolonglah. Wahai Saleh. Wahai Saleh. Jangan putus asa. Aku dah bebas. Aku dapat lepaskan diri daripada rantai itu. Syukur pada Allah. Aku terselamat. Tolonglah ya Allah. Apa dia? Apa yang tak kena? Peter telah melarikan diri. Apa? Kan tidak diikat dengan rantai. Macam mana dia boleh lepas? Tapi Peter dapat melarikan diri. Aku akan bunuh kamu semua. Cepat sediakan kuda. Dia tak akan dapat pergi jauh dari sini. Cepat. Kemana pergi budak setan ni? Cepat cari dia. Di mana saya? Mari sini, Yahya. Kita berikan sesuatu pada tetamu kita ni. Kau mesti makan untuk dapatkan tenaga. Kau mesti kuat untuk terus berjuang. Bagaimana Peter boleh lepaskan dirinya? Tentu ada yang membantunya. Gila aku dibuatnya. Tentu kau yang lepaskan Peter. Kau yang bantu dia. Lepaskan aku. Aku tak keluar pun dari rumah ni. Aku tak tahu. Habis siapa yang melakukannya? Ada seorang lelaki yang amat dihormati Peter. Macam mana pun aku kenakan lelaki itu. Mula-mula Jurio. Sekarang anak aku. Kau tunggu dan tengoklah. Aku akan bunuh mereka semua. Aku akan bunuh mereka satu persatu. Kau percayalah, aku akan bunuh mereka. Bunuh mereka. Aku akan bunuh mereka. Mereka paksa Peter untuk larikan diri. Mereka ambil Peter. Mereka telah membawa Peter pergi. Siapa, ha? Abdul Kadir Jalani. Siapa lagi? Orang-orang dia yang selamatkan Peter. Aku akan bunuh dia dan Peter. Nanti dulu. Jangan terburu-buru. Menyeksa dia lebih elok daripada membunuhnya. Memang betul, Padri yang mulia. Buku ini milik orang Islam. Hentikan. Hentikan, Domar. Domar! Nabi Muhammad bersabda dalam hadis, dunia ini adalah penjara bagi Islam dan syurga bagi orang bukan Islam. Aku tak faham. Kau akan faham. Kau harus berfikir seperti mereka berfikir. Jangan lupa ada perkara lain yang lebih dahsyat daripada kematian. Semua orang tahu yang dia seorang penipu. Dan orang Kristian dan Yahudi tak akan memeluk agama Islam. Mari kita pergi. Maaf ya. Siapa yang datang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok dapat jumpa kau. Kau dah mula belajar? Dia menangis kerana nak dengar khutbah Jumaat lalu. Maknya menghantarnya kepada saya. Bagus, Saleh. Kau boleh cium tangan guru kita kalau berpeluang. Aku rasa dia merindui kau. Beritahu aku apa yang kau tahu. Abdul Kadir jalani sembahyang di masjid pada hari Jumaat selepas mengajar. Bagus. Kadang-kadang dia pergi ke jalan. Bagus. Ini akan memudahkan lagi rancangan kita. Mari. Jadilah lelaki sesuai dan beriman. Lelaki yang bijak di dunia yang seseorang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang paling jahil ialah seseorang yang mengingkari Allah. Kamu patut bersama orang yang bijak. Kalau kamu ada kawan-kawan yang jahil, tentu kamu akan terpengaruh. Kalau kamu mempunyai kawan-kawan yang bijak dan beriman, jadi keresahan dalam hati kamu, dan hati kamu terselamat daripada kejahatan. Jauh diri daripada kepura-puraan. Mereka bagaikan serigala berkulitkan manusia. Jangan terlalu suka atau tak sepuas hati dengan hal-hal keduniaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kegembiraan orang mukmin itu hanya pada zahirnya saja. Jangan sombong lagi. Ingatlah nasihat yang diberikan oleh saudara Islam kamu. Anggaplah yang kamu hanya ada satu hari untuk hidup dan bersedialah untuk hari akhirat. Jangan terlalu gembira dengan apa yang ada. Ingatlah kebahagiaan di dunia ini hanya sementara saja. Cukuplah buat setakat ini dulu. Mari kita pergi sembahyang Jumaat. Kuda tuan dah siap. Kalau rancangan ini tak menjadi, Jangan bimbang, Doma. Aku ada rancangan. Kau tahu apa nak dibuat kan? Mari kita pergi. berhenti kau! Biarkan dia. Dia diceritakan halnya. Apa masalah kau ni? Wahai Gaus, aku nampak kau berlalu dengan kuda, sungguh tampan dan tegak bagai seorang raja. Syukur Alhamdulillah. Kau mempunyai beratus-ratus pelajar yang sedia ikut arahan kau. Syukur kepada Allah kerana belas kasihannya dan kurniaannya. Seperti yang kau nampak, aku dalam keadaan teruk sekali. Aku tak boleh menyara hidupku. Dalam arti kata lain, dunia ini bagai sebuah penjara bagi Apa yang aku. kau maksudkan? Nabi kau bersabda, dunia ini sebuah penjara bagi orang Islam dan syurga bagi orang kafir. Adakah itu benar? Tentu ia benar. Nabi Muhammad SAW selalu bercakap benar, walaupun sebelum menjadi seorang Nabi. Kalau itu benar, aku pasti sekarang ini aku berada di syurga dan kau berada di penjara. Betul kan? Baru aku faham. Mari sini. Mari dekat aku. Tengok dalam lengan baju aku. Apa yang kau nampak? Aku nampak kau. Aku nampak syurga Firdaus dan kau di kalangan bidadari dan orang cantik-cantik di syurga. Ia sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Beritahu aku, apa pendapat kau tentang tempat aku di dunia ini? Penjara. Penjara mungkin lebih teruk, Gaus. Kesian betul kau ni. Kau menderita di sini. Ia sungguh indah. Tak mungkin dapat dilihat dalam mimpi pun. Lihat lengan baju kiri aku. Aku tak mau pandang. Tak tahan. Tak mau. Tengok di dalam. Aku sedang terbakar. Tolong Gaus. Tolong aku Gaus. Aku sedang terbakar Gaus. Tolong aku. Tolong aku Gaus. Apa yang terjadi? Dia dah pergi Omar. Tolonglah aku Gaus. Selamatkanlah aku. Tolonglah aku. Ya, dah tak ada apa-apa sekarang ni. Jadi adakah kau berada di syurga atau di neraka sekarang ni? Aku berada di syurga. Syurga.
Gaus, berbanding dengan neraka, aku berada di tempat paling indah di dunia ini. Tidak, Gaus, tidak mencukupi. Tak mencukupi. Aku tak mau terbakar dalam api neraka, Gaus. Tolong aku. Ini ayah saya. Ayah saya. Jangan bimbang. Ini tanda kebesaran Allah yang tiada hadnya. Tiada umat. Kita ni hamba yang tidak percaya dan mengharapkan rahmatnya. Ini sajalah harapan kita. Tidak lebih dari itu. Ya Abu Fir. Ya Tuan. Teruskan saudara kita. Baiklah. Ketahuilah, yang dunia ini ialah penjara bagi orang Islam. Perkataan dunia bermasuk penjara. Akan tetapi berbanding dengan orang kafir, kita berada di syurga. Ini kerana orang Islam bermaksud ketenangan. Apa yang dimaksudkan dalam penjara ialah perbandingan dunia dengan syurga. Apabila dibandingkan dengan tempat orang bukan Muslim di neraka, mereka boleh dikatakan berada di syurga semasa hidup di dunia. Itulah hakikatnya, wahai sahabatku. Wahai Abdul Qadir. Oh Gaus, ada sesuatu yang tak kena dengan apa? Tentu ada. Nabi kami membangkitkan orang mati. Semua orang termasuk orang Muslim tahukan hal itu. Nabi kau pula tak lakukan sebarang mukjizat. Aku bukan seorang Nabi. Aku hanya seorang lelaki yang mengikut nasihat Nabi Muhammad SAW. Kalau aku bangkitkan orang yang telah mati, adakah akan percaya? Bawa aku ke salah satu daripada kubur itu. Saksikanlah kehebatan Nabi kami. Baiklah, mari pergi. Ini dia kuburnya. Apa yang dikatakan Nabi kau semasa ingin membangkitkan orang mati? Bangun dan hiduplah dengan izin Allah. Wahai lelaki, dalam kubur bangkit dengan izin Allah. Allahu Akbar. Wahai manusia, kembalilah ke tempat asalmu dengan izin Allah. Aku percaya. Aku percaya yang Nabi kau adalah lebih hebat dan bagindalah Rasul yang dihantar oleh Allah. Aku percaya hanya ada satu Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, perkara-perkara tidak berlaku tanpa sebab. Ini adalah tanda belas kasihan Allah kepada umatnya. Ini bukanlah syarat untuk selamat di akhirat. Tujuan sebenar hidup adalah untuk mentaati Allah. Adalah perlu untuk memenuhi apa yang disuruh dan menghindari apa yang dicegah. Percayakan Allah sebagaimana akidah ahli sunnah. Mari kita bismillah. Mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan panggilan yang suci ini yang meliputi semua abad, matahari yang tidak pernah terbenam milik Abdul Qadir Jalani tetap sama walaupun ada awan hitam. Ia matahari yang menarik ramai orang dari destinasi yang jauh. Ia bagaikan azan yang naik ke langit daripada tempat asalnya. Abu Muhammad Qutbi Rabbani ialah Said Abdul Qadir Jalani yang merupakan pemimpin manusia dan malaikat. Untuk 8 abad, beliau adalah pelindung manusia dan penyelamat orang dalam kesusahan. Beliau adalah matahari yang tidak pernah terbenam. Abdul Qadir Jalani mempunyai pelbagai cerita dan keajaiban. Tidak ada wali Allah lain yang melakukan keajaiban sebanyak ini. Beliau ialah Gausul Azam. Gausul Azam bermaksud wali Allah yang terhebat.
Abdul Qadir Jalani diberikan gelaran ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menerima banyak anugerah rohani yang tak dapat difahami orang lain. Abdul Qadir Jalani seorang pemurah, bertimbang rasa dan sentiasa memberi pengajaran yang memuji Allah. Seperti wali Allah lain, beliau dikurniakan gelaran ini kerana kebersihan rohaninya, meninggalkan kedudukan dunia untuk mencapai ketinggian dan kesempurnaan di akhirat. Mereka menjadi hamba Allah yang soleh dengan keimanan, kesabaran, usaha gigih, akhlak mulia dan lain-lain. Kita hanya dapat memahami mereka dengan mengikuti jalan yang mereka lalui, iaitu melakukan apa yang Allah perintahkan. Mencintai Allah ialah kunci kebahagiaan, dan untuk memiliki sifat yang sama bermakna diri kita telah menuju kesejahteraan yang kekal abadi. Ini ialah makam Jalani yang merupakan matahari manusia, harta perbendaharaan yang datang dari langit. Inilah tempatnya hati beribu wali Allah bersemadi. Mereka hidupkan hati yang mati dengan menyinari cahaya kesedaran. Syed Abdul Qadir Jalani ialah pemimpin sebenar kepada mereka yang di dalam kesusahan. Dengan ilmu dan hikmahnya, beliau adalah istana iman dan Islam yang tidak mungkin runtuh, yang telah menunjukkan kita jalan yang sebenarnya. وبعثه المقام محمودا الذي وعدته